Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan daurah tafsir ataupun daurah Al-Quran di Darul Kautsar untuk siri yang ketiga, 1444 bersama 2023. Jadi pertama sekali kita syukur kepada Allah SWT dapat lagi kita meneruskan daurah pada pagi ini, dan saya diamanahkan untuk tidak mengajar, tapi sama-sama kita bermuzakarah, berbincang atas tajuk yang sangat penting, iaitu Al-Quran sebagai mukjizat dan bukti-buktinya. Bukti-bukti ia adalah kalam Allah yang benar. Jadi perbincangan tajuk ni kita akan berpandukan kepada nota yang saya telah cuba sediakan dan hadirin dan hadirat boleh mendapatkan nota kita ni, dan kita akan bermuzakarah berasaskan kepada nota ni. Tidaklah kata kita nak baca satu-satu, tapi boleh juga kita baca satu persatu. Bergantung pada keadaan lah. Sebab apa? Sebab tajuk kemukjizatan Al-Quran, Al-Quran sebagai mukjizat ni adalah satu tajuk yang agak menarik dan biasanya dipelajari oleh pelajar pengkhususan tafsir Al-Quran di universiti, terutamanya pada peringkat ijazah tinggi. Dan untuk kita berbincang tentang perkara ni, banyak perkara lah yang perlu kita perhatikan, dan setengah tu kita boleh rasa agak mudah, dan setengah tu boleh kita rasa agak sukar lah. Dan ini mana kita kira adalah yang ketiga. Dan sebelum daripada ni saya telah sediakan nota juga untuk sesi-sesi yang lalu, dan kalau ada pengulangan pada beberapa tempat tu, itu hanya tidak banyak lah. Ada juga daripada nota kita siri 2018 tu, ada juga di sini sedikit. Nota 2019 pun mungkin tidak ada lah, insyaAllah. Sebab kita tak ulang lah, dia ulang sebab pelajar-pelajar kita ni masih lagi, kita kata 2-3 kali baru menghadiri daurah ni, dan insyaAllah kita akan berusaha untuk memberi input-input yang baru supaya segar perbincangan kita ni. Tidak kata perbincangan apa yang telah kita bincang pada tahun-tahun yang sudah. Untuk sebahagian daripada perbincangan kita ni, kadang-kadang kita perlu rujuk juga kepada nota-nota yang terdahulu, dan siapa yang memerlukan nota yang terdahulu tu boleh maklumlah. Dan kepada pelajar yang telah ada tu, dia boleh bawa juga nota-nota yang terdahulu, sebab dia saling melengkapi.
Sebab apa? Sebab tajuk I'jazul Quran ini adalah satu tajuk yang begitu besar, begitu penting, yang dibahas oleh ulama sepanjang mereka mengkaji kitab Allah. Dan ini mana kita kata I'jaz Al-Quran ini satu bidang yang sentiasa berkembang, sentiasa dikaji. Dan ini yang dikatakan sebagai bukti mukjizat ataupun bukti ia adalah kalam Allah Ta'ala, kerana ia dapat membuka ufuk pemikiran manusia, menambahkan ilmu manusia, menguatkan iman manusia kepada Allah, kepada Al-Quran. Dan oleh kerana kitab Al-Quran itu sendiri sebagai satu kitab yang mukjizat, dan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat abadi, maka kajian sentiasa dibuat. Ada sahaja mereka yang tertarik untuk mengkaji Al-Quran. Kalau alim ulama tu memanglah mereka rasa bertanggungjawab untuk mengkaji Al-Quran, maka mereka mengkaji. Dan dalam masa yang sama juga orang-orang yang mahu mencari kelemahan Al-Quran, lalu mereka kaji, mereka buka, mereka bahas, tengok, akhirnya mereka terpaksa mengakui bahawa Al-Quran ini adalah kalam Allah, bukan karangan yang telah ditulis oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka beriman. Itu yang dikatakan sebagai mukjizat. Maknanya macam mana Al-Quran itu memberi kesan kepada manusia, menyebabkan manusia itu beriman kepada Allah SWT. Dan kita yang belajar tentang bukti-bukti mukjizat ni, ataupun nama subjek ni I'jazul Quran, I'jazul Al-Quran. Dan dalam nota ni kita telah sebut bahawa kajian yang telah dibuat berkenaan dengan I'jaz Al-Quran ini ataupun kemujizatan Al-Quran ini adalah salah satu cabang ulum Al-Quran yang penting. Kemarin Maulana Nasri pada sebut bidang pengajian tafsir ni, dia ada pengajian tafsir, usul tafsir, qawaid tafsir, dan satu lagi ulumul Quran. Cuma ulum Al-Quran ni ia adalah satu ilmu yang besar, ataupun panggil sains Al-Quran. Jadi kalau kita nak tahu sejarah pengumpulan Al-Quran, sejarah penulisan, sejarah penurunan, ayat ni turun bila, di mana, itu dibahas dalam ulumul Quran, amsalul Quran, bidalan-bidalan perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Itu satu bahagian daripada ulumul Quran. Jadi apa jua yang berkait dengan Al-Quran itu telah membentuk satu cabang ilmu yang besar yang dipanggil ulumul Quran. Maknanya setiap daripada aspek Al-Quran itu dikaji oleh alim ulama kita, yang mana dia kaji dari sudut seperti kita sebut tadi, sejarah penurunan, sejarah pengumpulan, tempat turun ayat, sebab nuzul, pertautan, pertalian antara ayat dengan ayat, dipanggil ilmu munasabatul ayat, rabtul bainal ayat. Dia ada ilmu hujajul Quran, hujah-hujah Al-Quran, macam mana Allah SWT berhujah dengan orang-orang kafir, sama ada kafir musyriki Mekah ataupun Nasrani, Yahudi, dan juga munafik. Itu semua membentuk ilmu-ilmu Al-Quran. Dia ada ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Quran, akhlakul Quran. Jadi apa yang kita bincang ini, Al-Quran sebagai bukti mukjizat, ini adalah satu bidang kajian dalam ulum Al-Quran, dan ini pada dasarnya adalah asas kepada ulum Al-Quran itu sendiri. Sebab untuk seseorang itu menerima Al-Quran itu sebagai kalam Allah, maka dia memerlukan kepada bukti-bukti, apa tanda-tanda bahawa Al-Quran ini daripada Allah. Dan itu kita akan cerita dalam sesi
yang kedua setiap hari ni. Jadi perlu kepada mengapa ilmu ni dia timbul, sebab tentangnya terhadap Al-Quran dia sentiasa ada. Dan ketika Nabi SAW diutuskan dengan membawa Al-Quran, Nabi baca, dan Nabi sendiri memberi cabaran kepada manusia. Kita baca ada beberapa ayat, umpamanya dalam surah At-Tur, falyatu bihaditsim misli, bawalah satu cerita sepertinya. Mana kalau orang-orang Mekah, musyrikin Mekah tidak mahu menerima Al-Quran sebagai kalam Allah, maka kamu sendiri kemukakan kepada manusia, kepada kami, satu kitab, satu perbincangan seperti ini. Jadi cabaran telah diberikan kepada manusia, supaya dibawakan bi'ashri suwarim, supaya dibawakan 10 surah seperti ini. Sehinggalah kepada ayat fa'tu bisuratim min misli, cuba kemukakan satu surah sepertinya. Maknanya kalau kamu tidak dapat mari satu cerita, satu Al-Quran, cuba kemukakan kepada manusia 10 surah seperti ini. Kalau tidak mampu juga, bawakan satu surah, itu sudah mencakupi. Dan cabaran yang terakhir yang diberikan kepada manusia, iaitu mereka yang meragui Al-Quran, orang yang menentang Nabi SAW itu, Nabi diarah supaya memberitahu, kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, berkumpul semua manusia dan jin. Mana sebelum pada ni manusia sahaja, sesama mereka, terutamanya orang Arab, untuk bawakan Al-Quran, membawakan sesuatu kitab seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Sekarang ni mereka boleh panggil semua manusia. Maknanya cabaran tu makin lama makin dikurangkan. Mana dulu syarat tu tinggi 10 surah, sekarang ni tukar kepada satu surah saja, tak apa dah. Dan ayat dalam surah Al-Isra tadi, cabaran itu terbuka kepada semua manusia. Maknanya kalau manusia itu tidak dapat mengemukakan satu kitab, satu surah dengan level gaya bahasa yang tinggi seperti Al-Quran, dengan balaghah dia, maka cuba bawa makna. Maknanya bila kata semua manusia itu diseru, diajak, dicabar supaya mengemukakan satu kitab seperti Al-Quran ni. Padahal kalau mereka tidak mampu bawa dari segi lafaz, cuba bawa dari segi makna. Sama ada fakta sejarah, fakta sains, ataupun penetapan hukum, undang-undang. Mana semua tu tidak dapat mendandingi Al-Quran, dan Al-Quran mendahului manusia dalam menceritakan apa-apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku. Begitu juga fakta-fakta saintifik, Al-Quran terlebih dahulu memberitahu, sama ada secara jelas ataupun secara isyarat. Begitu juga tidak ada satu undang-undang yang dapat menandingi, mengatasi undang-undang Islam, sebab undang-undang Allah itu adalah undang-undang yang paling sempurna. Jadi cabaran dikemukakan kepada manusia supaya mengemukakan Al-Quran, satu kitab yang dapat menggantikan Al-Quran. Jadi manusia tidak mampu. Dan sudut-sudut, dia panggil wujuhul i'jaz itu, sudut-sudut Al-Quran sebagai mukjizat tu dari sudut mana? Yang mana manusia tu tidak mampu menandingi Al-Quran. Jadi oleh kerana Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah dituduh sebagai orang yang tidak siuman, dituduh sebagai tukar tenung, tukar tilik, tuk bomoh, sebagai penyair dan sebagai sihir, maka Allah SWT mengukuhkan Nabi, menguatkan dakwah Nabi dengan mukjizat. Seperti mana Nabi-Nabi yang terdahulu, dakwah mereka itu ditentang oleh umat dia dan dicabar. Nabi sendiri dicabar,
supaya membawakan bukti, maka Allah SWT mengukuhkan dakwah para nabi itu dengan mukjizat masing-masing. Nabi Nuh, Nabi Daud dengan mukjizat dia, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh, masing-masing itu Allah Ta'ala berikan mukjizat. Dan mukjizat paling besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Sesuai dengan orang Arab pada masa itu mencapai tahap sastra yang begitu tinggi dan halus. Jadi bila kita belajar ilmu ini, ilmu ijazul Quran ini, berarti seseorang itu berusaha untuk mengukuhkan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Al-Quran itu. Mana dia mari sekali 3 serangkai ini. Bila mana kita mengkaji mukjizat Al-Quran dari banyak sudut, maka kita akan yakin Allah lah ia maha berkuasa memfirmankan, menyebut tentang perkara ni. Dan Nabi itu sendiri mari daripada pihak Allah Ta'ala, menyampaikan dari Allah Ta'ala, dan ini bukan karangan tulisan Nabi, tidak. Dan itu sendiri adalah bukti kepada kebenaran Al-Quran. Kemudian kita lihat kepada istilah Ijazul Quran. Ilmu ni nama dia Ijazul Quran, ataupun kita terjemahkan kepada kemukjizatan Al-Quran. Dan mukjizat tu berkenaan dengan mukjizat kita telah tulis dalam nota siri 2018 tu. Apakah yang dikatakan mukjizat? Asal makna mukjizat ni sesuatu yang melemahkan. Maknanya golongnya yang menentang Nabi. Bila mana mereka menentang Nabi, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka itu bukti bahawa ini adalah Nabi daripada Allah Ta'ala. Dan kalaulah mukjizat tadi adalah mukjizat yang dicadang oleh mereka, iktirah, dicadangkan oleh mereka, mereka minta daripada Nabi mukjizat, lalu Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi. Kalau mereka tetap juga tidak beriman, maka keputusannya azab akan menimpa. Yang ini hujah telah tertegak dengan sempurna ke atas mereka. Jadi bila cukup syarat dalam dakwah para Nabi, itmam hujjat dia bagi. Bila cukup syarat dakwah para Nabi dan golongan penentang terus menentang, walaupun kerana mereka dilayani oleh Nabi dan mereka tetap engkar, maka tidak lama mereka akan dibinasakan oleh Allah SWT. Itu secara ringkasnya makna mukjizat. Maknanya satu benda yang luar biasa, ghairu ma'muli, sesuatu yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi dengan izin dia. Mana Nabi tidak cari, dia macam karamah lah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang soleh. Satu benda luar biasa, Allah Ta'ala nak memulakan dia, dan benda tu bukan dia cari. Jadi Nabi dia ada mukjizat. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tidak boleh bagi mana-mana Nabi untuk mengemukakan mukjizat melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Nabi sendiri pun dia tidak mencari ataupun dia tidak mencipta mukjizat. Kalau masyarakat kita ni yang mudah silau, terpedaya dengan istilah karamah. Kadang-kadang karamah tu benda yang diusaha oleh orang tu sendiri. Dia nak suruh ada karamah, maka dia pun beramal dengan macam-macam. Boleh terbang, boleh jalan atas air, macam-macam karamah yang mereka anggap sebagai karamah, tetapi sebenarnya mereka mengamalkan sesuatu. Baca bismillah 786 kali, dalam tempoh 786 hari kok, macam-macam barulah keramat tu mari. Benda tu benda yang diusaha dan benda tu bukan karamah. Karamah ni bila benda tu Allah Ta'ala sendiri bagi kepada seseorang. Jadi istilah Ijazul Quran dia ada 2 juzuk, kita panggil sebagai murakkab. Murakkab, dia ada murakkab, kadang-kadang mari dengan murakkab tausifi, al-Ijazul Qurani.
al-i'jazul Qur'ani ataupun i'jazul Qur'ani. Kadang-kadang dia mari dengan murakkab tausifi, kadang-kadang dia mari dengan murakkab idhafi. Tapi hukuman pun sama sahaja. Yakni i'jaz maknanya melemahkan. Mana sifat yang ada pada Al-Quran itu melemahkan manusia. Cuma kalau kita kata i'jazul Qur'ani, bukan al-i'jaz al-Qur'aniyu. Kalau kita kata i'jazul Qur'ani, maknanya idhafah masdar kepada fa'il dia. Al-Quran itu melemahkan manusia. Jadi istilah i'jazul Quran terdiri daripada dua kalimah, i'jaz dan Al-Quran. I'jaz ialah melemahkan. Ia berasal daripada perkataan ajaza yang menunjukkan kepada lemah dan hujung sesuatu, maknanya ketinggalan. Lemah biasanya lemah dari sesuatu yang menyebabkan ia ketinggalan di belakang. Mana dia kena tinggal, dia didahului oleh lain semacam. Kalah. Kalau dalam perlombaan dia duduk belakang, makna dia kalah, dia lemah. Sedangkan orang yang kuat, dia dapat berlari dengan laju dan dia berada di hadapan, lalu dia memenangi perlombaan. Jadi ajaz maknanya di hujung, di belakang. Dari segi bahasa tu banyaklah kita boleh bicanya. Macam ajuz, mana perempuan yang telah dewasa, telah tua, sehingga dia tidak layak, tidak mampu untuk hamil, ajuz, ya. Dan itu ada disebutkan dalam Al-Quran tentang isteri Nabi Ibrahim AS. Ajuz maknanya dia mengakui bahawa dia sudah tua dan tidak mampu melahirkan anak. Tak ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa isteri dia ni dapat melahirkan anak. Maknanya dia dulu lemah, tidak mampu melahirkan anak, lalu Allah SWT memberi kekuatan, kemampuan. Begitu juga tentang isteri Nabi Zakaria. Allah Ta'ala kata wa aslahna lahu zawjah. Maknanya dalam keadaan dia telah tua, sudah tua, sudah umur tu senja dah, ya, tiba-tiba Allah Ta'ala setelah daripada Nabi Zakaria berdoa, Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Zakaria tu anak dia Yahya melalui isterinya yang telah tua. Wa aslahna, mana kami telah mudahkan, kita telah baiki dia, kita telah mempersiapkan dia. Maknanya daripada dalam keadaan tua, ajuz yang tidak mampu hamil dan tidak mampu melahirkan anak, dia dapat. Itu makna i'jaz daripada perkataan ajaza, lemah, tidak mampu. Kemudian kalimah yang kedua ini adalah Al-Quran. Mana Al-Quran itu melemahkan manusia. Jadi ta'rif yang selalu dikemukakan kepada kita dalam kitab-kitab berkenaan Al-Quran ni adalah Al-Kitabul Munazzal, Al-Kitabul Arabi, kitab dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak kepada Nabi yang lain. Nabi yang lain itu dia ada kitab dia dengan bahasa masing-masing. Nabi Musa Taurat dengan bahasa Ibrani, Nabi Isa dengan Injil dalam bahasa Hebrew. Ditulis dalam lembaran mushaf yang bermula dengan basmalah, mana Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu, dan berakhir dengan An-Nas. Dan termasuk juga dalam ta'rif ni dipanggil Al-Manqul, naqlan mutawatiran, yang dinukilkan secara mutawatir. Itu makna Al-Quran. Mana dinukilkan secara mutawatir ni maknanya ketika Nabi SAW menerima wahyu, Nabi telah menyampaikan kepada semua sahabat. Sekian ramai sahabat tu telah mendengar Al-Quran daripada Nabi, dan sahabat ni pula dia balik ke rumah dia, dia mengajar kepada isteri dia, kepada anak dia, Kemudian para sahabat ni pergi ke tempat-tempat yang lain menyebarkan Al-Quran. Al-Quran tu dibaca serentak, baca sekarang lah ni, bila nak tarawih semua baca Al-Quran, dicetak. Mana Al-Quran itu datang secara mutawatir sampai kepada kita secara mutawatir, maknanya
yang menerima Al-Quran itu adalah jumlah yang ramai di setiap generasi. Sampailah kepada sekarang ni. Sama ada mutawatir tu dari segi Nabi membaca, dari segi bacaan, dari segi mempelajari, dari segi mengajar, dari segi mengulang, menghafal, dari segi menulis tafsir pun dikira sebagai mutawatir juga. Jadi beriman dengan Al-Quran adalah salah satu rukun iman. Maknanya mesti seseorang itu beriman dengan Al-Quran. Sifatnya adalah furqan, yang membezakan antara hak dan yang batil. Mana salah satu daripada nama Al-Quran itu adalah furqan. Dan bila kita lihat kepada nama-nama Al-Quran, itu juga menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu memang kalam daripada Allah Ta'ala, sebab Al-Quran itu sendiri dia banyak nama. Jadi banyak nama menunjukkan kepada banyak sifat, dan banyak sifat itu menunjukkan kepada banyak kelebihan. Dan semua itu terbukti. Nama-nama itu maknanya muwafaqatul asma bil musamma. Nama itu menepati apa yang dinama. Kalau kita kata restoran sedap, dah, kita pergi makan tak sedap, maknanya nama saja. Nama saja sedap, dah, tapi hidangan yang ditawarkan itu tidak sedap. Jadi dia kena nama menepati apa yang dinama. Dan bila dilihat kepada nama-nama Al-Quran, maka ia menunjukkan kepada sifat-sifat dia, dan sifat dia itu terbukti. Quran sebagai zikr, sebagai furqan. Mana kalau kita nak mengetahui hak dan batil, yang benar dengan yang palsu, maka bukalah Al-Quran, kita akan dapati. Dalam nota nombor 1 tu, Allama Abdurrahman Habannakah menyatakan penamaan ini merupakan isyarat kepada ijaz Al-Quran, iaitu ijaz furqani. Maknanya sifat Al-Quran itu membezakan antara hak dan yang batil. Hak ayat kita baca itulah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan tu, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdi. Jadi furqan itu yang membezakan antara hak dan yang batil. Jadi sifat tu Allah Ta'ala menamakan peperangan Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Hari Furqan, hari yang bertemu dua kumpulan. Kumpulan Nabi SAW, Ashabul Badri, dan kumpulan Abu Jahal. Dan kedua-dua kumpulan ni mengaku berada di atas kebenaran. Nabi tertuduh mengaku dia benar. Abu Jahal pun mengaku dia benar. Abu Jahal pun berdoa kepada Allah Ta'ala pada malam munajat Nabi dengan Allah Ta'ala, istastaghithuna rabbakum. Jika Nabi munajat dengan Allah Ta'ala, intuhlik hadhihi isabah minan nas lam tu'bad. Kalau kamu binasakan satu kumpulan manusia ni, kamu tidak lagi disembah. Itu munajat Nabi kepada Allah Ta'ala pada malam Badar. Dan dalam masa yang sama juga Abu Jahal dia munajat juga dengan Tuhan. Abu Jahal ni dia doa juga dengan Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, Muhammad ni telah memecah belah kami. Muhammad ni gini, Muhammad ni telah memburukkan nenek moyang kami. Jadi Abu Jahal pun dia berdoa juga kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tunjukkan. Maknanya Furqan itu dapat membezakan antara hak dan batil. Jadi Abu Jahal mengaku dia berada di atas kebenaran, tetapi bila Allah Ta'ala datangkan pertolongan daripada malaikat, maka dapat diketahui siapakah berada di atas benar, siapakah yang mendakwa dia benar sedangkan tidak. Jadi Furqan itu maknanya dapat menentukan kebenaran, iaitu tidak dapat ditandingi oleh mana-mana manusia dengan mana-mana kitab. Ia juga menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala pada sifat rububiyah dan ilahiyah. Ia juga dalil bahawa penyampainya, yakni Rasulullah SAW,
penyampai dari pihak Tuhannya itu benar, sebagai Nabi dan Rasul lagi dipercayai dalam penyampaiannya. Al-Quran Al-Furqan juga menunjukkan kepada ahli kitab tentang apa yang mereka perselisihkan sesama mereka, dan menjelaskan penyelewengan yang terjadi dalam kitab mereka. Mana dari segi tahrif, kita belajar dalam surah Baqarah ni, tahrif yang begitu banyak oleh ahli kitab terhadap agama mereka sendiri, dan Allah Ta'ala dedahkan melalui Al-Quran itu. Dari segi siapakah anak Nabi Ibrahim yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, ahli kitab orang Yahudi kata itu adalah Ishak, sedangkan Al-Quran kata itu adalah Ismail. Jadi Al-Quran ini dia dengan makna isim maf'ul. Quran maknanya makruh, dengan makna makruh. Dan kita ringkas notasi ni, kalau tidak baca panjang lagi. Sebab Quran itu daripada qara'a. Qara'a, Quran bila kata qara'a, yang ni baca, ikra' tu lah, ikra' bacalah. Daripada qara'a, membaca. Quran mana yang banyak dibaca, yang dibaca berkali-kali. Jadi sifat nama kitab wahyu Allah Ta'ala ni dinamakan Al-Quran, yang ni terbukti. Kalau kata dengan makna Quran yang dibaca berkali-kali, maknanya dipelajari, dibaca seawal yang mungkin. Kanak-kanak tu dia terdedah kepada Al-Quran seawal yang mungkin. Kadang-kadang setengah daripada ibu tu dia baca Quran tu dalam perut anak dia. Adalah surah-surah dia tu. Surah Yusuf nak suruh comel, surah Luqman nak suruh cerdik, tak? Surah Maryam nak suruh muda beranak, ada tu. Dia punya apa, tanggapan orang-orang kita. Tu panggil ilmu dunia belaka tu. Mana nak dunia daripada ibadat Al-Quran, ibadat baca Al-Quran. Tak apalah. Maknanya dibaca, maknanya budak tu dia mendengar Al-Quran semasa dia dalam perut ibu dia lagi. Dia ajar Al-Quran umur 2 tahun 3 tahun, belajar dah. Atas dah belajar Iqra' qiraati. Maknanya dibaca, dipelajari seawal yang mungkin. Siapa mati pun ada dibacakan Yasin, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang mati ataupun orang yang hampir mati itu Yasin. Dekat nak mati pun, walaupun riwayat itu tidak berapa kuat, ada diarahkan supaya membaca surah-surah tertentu. Halatul ihtidar, dekat nak mati tu disuruh membaca surah Yasin sebagai contoh. Jadi makna Quran itu makna dibaca berkali-kali, berterusan. Ia juga dengan makna isim fa'il, dengan makna yang menghimpunkan. Sebab Quran daripada qara'a ni dia ada satu lagi makna, dia mengumpulkan. Kalau kita baca ayat tentang perempuan yang dicerai, maka hendaklah dia beriddah selama 3 quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin salasata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan itu hendaklah dia beriddah, dia tunggu menahan diri dia selama 3 quru. 3 quru ni Hanafi kata 3 haid, Syafi'i kata 3 suci. Jadi sebab apa dia ada khilaf? Sebab perkataan quru itu daripada daripada qara'a juga dekat-dekat. Qur itu maknanya berkumpul. Maknanya darah itu bila wanita itu dia setiap bulan dia keluar telur, dan telur dia tu tidak menerima kedatangan benih daripada suami dia, maka akan terkumpul, maknanya darah itu pada rahim, sehingga tiba waktu dia akan keluar sailanud dam. Jadi maknanya dia berkumpul. Berkata haid tu melimpah pun juga dengan makna haid, maknanya terkumpul pun jalan juga.
Pendek kata, perkataan qur itu menunjukkan makna mengumpul. Dan mengumpul Al-Quran ini dia ada dua bentuk. Dia panggil jam'us sadri. Maknanya kita kumpulkan Al-Quran dalam dada. Mana ayat yang Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi itu, Nabi sendiri menghafal satu demi satu sehingga terkumpul dalam diri Nabi. La tuharrik lisanaka lita'jala bih, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah ya mengumpulkan dan kamilah membacakan kepada kamu. Maknanya ada makna kumpul dalam hati. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dikumpulkan Al-Quran dalam hati. Satu lagi Qur'an tu mana kata kumpul dengan tulis. Sebab itulah zalikal kitabu la raiba fih. Itulah dia kitab Al-Quran, kitab tu makna yang ditulis. Kata apa pun dipanggil yang ditulis, yang dikumpulkan boleh juga dengan mana dikumpulkan ataupun yang disusun. Sebab katabah tu dia ada satu istilah katibah. Katibah ni satu tentera lah, satu pasukan tentera yang akan berperang. Dan biasanya tentera ni bila dia perang dia ada formasi dia. Dia orang Arab kan, dia ada Ras, kepala, batnu, tengah, Maimanah, Maisarah, dan dia ada tentera Saq. Dia formasi 5. Jadi masing-masing itu dia membentuk formasi bila perang. Jadi merujuk kepada Al-Quran, Allah Ta'ala telah susun Al-Quran yang kita panggil sebagai tertib mushafi, tidak tertib nuzuli. Mana tersusun tu dikumpul dengan tersusun. Bermula dengan Fatihah, berakhir dengan An-Nas. Walaupun tidak mengikut tertib nuzul. Kalau tertib nuzul 5 ayat pertama Al-Alaq, kemudian diikuti oleh Ya ayyuhal muddassir, Ya ayyuhal muzammil, surah Fatihah, surah Nun wal Qalam. Itu kalau kita mengikut tertib nuzul, tapi tidak lagu tu. Tetapi Allah SWT perintahkan supaya disusun dengan tertib yang kita panggil sekarang ni tertib mushafi. Mana kalau kata Alkitab, maknanya kitab Al-Quran yang ditulis tersusun dengan susunan yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka sebab itulah kita tidak boleh nak tulis Al-Quran, nak salin Quran mengikut tertib nuzul. Sebab itu menyalahi kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kalau kita perhati susunan dari segi tertib mushaf itu dia begitu comel. Dia bermula dengan surah Makkiyah, berakhir dengan Madaniyah. Fatihah Mekah, An-Nas dengan An-Nas dan Al-Falaq tu Madaniyah. Dia biasanya kita akan nampak dari segi dia punya makna dia tu akan begitu tersusun. Bila mana kita tengok, kita letakkan surah Makkiyah sebagai muqaddimah dan surah Madaniyah sebagai penutup dia. Maknanya kalau kita tengok dari segi Al-Quran ni, bermula dengan Fatihah, diikuti dengan Baqarah, Ali Imran, dua-dua Madani. Ali Imran Madani, Maidah Madani, kemudian Al-An'am, itu surah Makkiyah. Mana itu kira masuk bab baru pula. Sebab biasanya ada ulama membahagikan Al-Quran itu kepada bab berdasarkan kepada permulaan Alhamdu. Permulaan Alhamdu, Alhamdulillah Fatihah, Alhamdulillah Al-An'am, Alhamdulillah Kahfi, dan Alhamdulillah Sabah. Jadi semua Alhamdulillah ni adalah Makkiyah. Adalah Makkiyah. Dan penutup kepada yang dikatakan sebagai setiap daripada dia ni membentuk bab, dia akan ada permulaan dengan Makkiyah dan penutup dengan Madaniyah.
Jadi Al-Quran itu dihimpunkan dengan tulisan dalam dada manusia. Begitu juga Al-Quran menghimpunkan segala macam ilmu. Ada belaka. Orang tanya, ilmu Nawawi ada dalam Al-Quran? Kita kata ada. Cuma cara nak uli tak ada lah. Tapi Allah Ta'ala kata fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tu macam jenaka jugalah. Tanyalah ahli ilmu kalau kamu tidak mengetahui. Jadi nak tahu buat roti, tanya ahli ilmu lah, jangan buka Quran. Tak ada, dia ada dalam kitab buku resipi. Tapi cara nak dapatkan maklumat tentang satu benda tu, dapat kita berpadukan kepada Al-Quran. Jadi segala macam ilmu, segala hidayah, hukum, berita, cerita, prinsip, falsafah, semua terkumpul dalam Al-Quran. Atau juga Quran itu dengan isim maf'ul, dengan makna yang dikumpulkan dalam dada dan mushaf, seperti kita hurai tadi. Itu mushaf atau lembaran yang menghimpunkan surah-surah Al-Quran. Pada zaman Nabi ni dia ada dah kertas yang diperbuat daripada kulit kayu, kulit kijang, kulit binatang, ada dah. Dan biasanya mushaf tu mana benda yang digulung. Mana cara manusia menulis buku zaman dulu tu, dia scroll, sudah tu dia scroll. Sebab itulah dia ada ayat yauma natwis sama aqtayi sijil lil kutub. Pada hari kami gulung langit. Seperti mana jurutulis kan itu gulung setelah daripada dia selesai menulis. Sebab itulah kalau kita tengok cerita Kungfu Cina tu, dia nak ambil kitab Kungfu dia tu, dia ambil skru tu, dia pun buka. Jadi sifat Al-Quran tu banyak. Al-Quran itu sendiri tertulis di Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi lauhim mahfuz. Terpelihara di Lauh Mahfuz di sisi Allah Ta'ala. Ayat yang lain, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Itu sifat-sifat dia. Mana Quran, maknanya yang dibaca, yang dikumpulkan, yang mulia, terpelihara dalam kitab, cukup terpelihara, yang tidak pernah disentuh mereka orang-orang yang suci, yakni malaikat. Maknanya Al-Quran itu sentiasa selamat dalam jagaan malaikat, sehingga syaitan-syaitan tidak dapat mencerobohi. Sebab itulah bila Allah Ta'ala cerita tentang surah, tentang Nabi dapat wahyu ni, wan najmi idza hawa, Allah Ta'ala cerita turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibawa oleh malaikat Jibril, syadidul quwa. Mana syaitan tak berani nak menghampiri malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril itu begitu gagah. Dan ada malaikat-malaikat lain yang mengiringi. Tambah pula wan najmi itu, ada ulama yang menafsirkan itu adalah bita-bita yang merejam syaitan yang cuba mencuri berita langit. Maknanya di sini menyebut pada kita bahawa tidak dapat menyentuh Al-Quran itu malaikat yang suci, iaitu malaikat-malaikat yang suci. Maknanya begitu terpelihara Al-Quran itu, dijaga oleh malaikat, yang syaitan tidak dapat menghampiri. Tanzilum min rabbil alamin. Sebab apa? Itu adalah penurunan wahyu dari Allah, Tuhan sekalian alam. Al-Quran itu berada dalam lembaran yang mulia di tangan para malaikat yang menulisnya. Kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Jadi di sini disebutkan kepada kita bahawa Quran itu dia bukan kata-kata mana-mana manusia, tetapi dia adalah peringatan dari Allah. Jadi bila kata peringatan daripada Allah Ta'ala, terserahlah kepada manusia nak dapat peringatan tadi, maka dia akan dapat peringatan. Dan Al-Quran itu dalam lembaran yang mulia,
lembaran yang mulia, nuskah-nuskah yang dimuliakan, yang tinggi darjatnya, lagi suci, terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya, yang mana malaikat ni kiramin bararah, yang begitu taat, yang begitu mulia, yang begitu bersungguh-sungguh berbakti melaksanakan perintah Allah SWT. Itu dua istilah yang kita dapat belajar hari ini, iaitu ijaz dan Al-Quran. Dari segi bahasa baru tu, dari segi istilah ijaz tu apa, istilah Al-Quran tu apa. Cuma esok kita akan masuk tengok istilah ijazul Quran tu sendiri sebagai satu nama khas. Yang dikatakan Al-Quran sebagai mukjizat. Apakah makna kemukjizatan Al-Quran? Itu kita akan tengok esok lah. Jadi setakat saja hari ini sebagai mukaddimah, apa yang baik dari Allah SWT, apa yang salah dan silap tu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.